A reminder to all participants, kindly mute your microphone throughout these sessions to avoid any noise disturbance. And you can turn on the camera when the program is still ongoing. Assalamualaikum and a very good morning I bid to our honorable speaker, Puan Irma Salina binti Muhammad Saleh, and to all fellow students. My name is Benjamin Amsha. Today, I will be the MC for the URP Alumni Talk program that organized by the Planmic Society and collaboration with Archimic and Planium. Firstly, I'd like to thank everyone for joining us on this wonderful morning, and may this sharing session be most beneficial to all of us, inshallah. Before we begin, to gain blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, let us together recite the Ummul Kitab Al-Fatiha. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Without further ado, let us start this morning session with the recitation of Dua. This recitation of Dua will be led by Bro Alif Nur Hakim from 3rd year student of Urban and Regional Planning Department. To all participants, you are encouraged to be quiet when the recitation begins. With all due respect, let us welcome Bro Alif Nur Hakim to start the recitation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqun azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praise is due to Almighty Allah, the cherisher and the sustainer of the world. May the peace and mercy of Allah be upon His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his families, companions, and followers. Raise our faith to reach the most perfect faiths and make our conviction to be the most excellence of convictions. Make our intention to the best of intention, and our actions to be the best of actions. Allahumma ya Karim ya Rahim, please pour your blessing and mercy to our URP Alumni Talk program on this morning, from the beginning until the end. Ya Fa'alu lima yurid, make us enjoy a writer's guidance, which we do not seek to change, a path of truth from which we do not deviate, a well-guided intention which we do not doubt. Let us live so long as our life is spent in your obedience. Adorn us with the adornment of the righteous, and clothe us with the adornment of the pious, in spreading good behavior, lowering the wing of humility, beauty of conduct, pleasantness in relationships, advancing toward excellence, preferring graciousness, avoiding condemnation, being gracious to the undeserving, speaking the truth through the difficult. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaika masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you to Bro Alif Nur Hakim for the wonderful recitation. Now, without further delay, it is my honor to begin our long-awaited program for today. Today's program is about talks from our Kuliah alumni to share with us on some knowledge and experiences in being an urban and regional planning officer. The objective of this talk is to introduce to us about One Stop Center, OSC. What is OSC? One Stop Center was initiated by the Ministry of Urban Well-being
Housing and Local Government on the 13th of April 2007. It intends to improve the planning system delivery and procedures at all local planning authorities. This URP alumni talk is purposely to give more view and insight about the importance and benefits of one-stop center in town planning. Thus, this talk aims to open the minds of the students and provide more enlightenment with the objective of developing and understanding on one-stop center. Before we start, I would like to inform that this session will be conducted in Bahasa Melayu. It also will be moderated by Bro Aiman Fahmi, President of PlanMake Society from third year students of Urban and Regional Planning. I also would like to note that this speaker will have around 1 hour to do the sharing, and participants can drop their questions in the chat box. The speaker may answer the questions at any time during the sessions or towards the end of sessions. Now, without further delay, let us start the talk sessions. Bro Aiman, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Brother Ben. Sebelum saya memperkenalkan speaker kita pada pagi ini, izinkan saya untuk memperjelaskan mengenai objektif program kita pada pagi ini. Yang pertama, objektif program kita pada pagi ini memberi satu pengalaman sebenar mengenai profesions perancang bandar di lapangan. Yang kedua, untuk membincangkan keberkesanan OSC atau One Stop Center dalam bahagian kawalan pembangunan. Yang ketiga, untuk memahami bagaimana One Stop Center memastikan peranan pelbagai pihak dalam menjayakan atau memastikan setiap rancangan pemajuan mengikut rancangan-rancangan pembangunan yang telah diwartakan melalui dasar dan amalan perancangannya. Buat pengetahuan partisipan, OSC ini amat penting dalam profession perancangan bandar. Jadi pihak kami berharap semua partisipan dapat mendapat input yang baik daripada program ini. Sebelum saya menyerahkan kepada speaker, biarlah kita mengenali dahulu siapa speaker kita pada pagi ini, kerana bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi nama yang diberi kepada speaker kita itu adalah Puan Irma Sadina binti Muhammad Saleh. Pendidikan awal beliau bermula di Sekolah Menengah Sains Kuching Sarawak. Beliau juga alumni IIUM dalam bidang Town and Regional Planning, Kuliah of Architecture and Environmental Design, graduation in 2004. Pengalaman bekerja beliau bermula sebagai Research Assistant di Al-Bukhari Center in Kaet pada 2005 hingga 2006. Yang kedua, Administrative Officer in Town Planning Department di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada 2006 hingga 2007. Beliau menyertai Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia JPBD pada 2007 sehinggalah sekarang dan telah ditempatkan di beberapa bahagian. Yang pertama, bahagian pusat setempat Majlis Perbandaran Kulim di Kedah pada 2007 hingga 2015. Yang kedua, bahagian kawalan perancangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah JPBD Kedah pada 2015 sehingga 2018. Yang ketiga, bahagian rancangan pemajuan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak JPBD Perak pada tahun 2018 sehingga April 2021. Sekarang, bahagian pusat setempat Majlis Perbandaran Taiping Perak pada April 2021 sehinggalah sekarang. Jadi, speaker kita mempunyai pengalaman yang amat besar dalam perancangan bandar dan wilayah dalam pengalaman kerjanya. Jadi, saya harap semua partisipan dapat mengambil input daripada speaker pada pagi ini. Sekarang saya serahkan kepada Puan Irma Sadina. The floor is yours. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih Tuan Moderator Cik Aiman Fahmi, Presiden PlanMake, yang berusaha Profesor Arkitek Dr. Abdul Razak Sapian, Dekan Kuliah of Architecture and Environmental Design, yang berbahagia TPR Dr. Luqman Hakim Mahmud, HOD Urban and Regional Planning, dan juga HOD lainlah yang saya percaya juga turut
diundang untuk menyertai talk pagi ni. Dan special thanks saya kepada Dr. Syakir Amir bin Abdul Rahman yang secara personalnya menjemput saya lah untuk berkongsi sedikit lah pengalaman, tak adalah banyak pun, di One Stop Center, dan seterusnya kepada semua students lah yang difahamkan daripada Urban and Regional Planning, ada juga Architecture dan Landscape Architecture lah. Jadi saya teruskan ke presentation saya. Boleh share ke? Saya tak nampak sebenarnya share slide ni, tapi saya ada slide saya sendiri. Tak apa, saya pakai slide saya sendiri nanti. Ada? Okay. So saya teruskan slide saya ni, kronologi penubuhan OAC. Kalau ikutkan OAC ni sebenarnya dah ditubuhkan agak lama. Asalnya pada tahun 2000 lah. 2000 di mana unit pemodelan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu timbulkan isu tentang PBT yang lambat mengeluarkan kelulusan dan isu-isu CFO. Itu originally kenapa OIC ni ditubuhkan lah, sebabnya PBT ni banyak agak lambat memproses dan CFO tu ada problem. Dan juga dia berkait juga dengan kes-kes runtuh, bangunan runtuh dan sebagainya lah. Jadi pada tahun 2001 mampu telah membuat satu laporan draft mengenai pewujudan unit pusat setempat. Dan juga sediakan garis panduan lah proses kelulusan pembangunan dan pertimbangan pelaksanaan di OAC. Hingga ke tahun 2003, akhirnya pusat setempat telah diterima pakai dan dilaksanakan di PBT di seperingkat negeri. Dan kemudian pada tahun 2006 tak silap saya. Betul ke 2006? Betul, 2006 kita perkenalkan juga dalam unit OIC tu CCC, maknanya Sistem Perakuan Siap dan Pematuhan bagi menggantikan CFO. Dulu CFO, lepas tu dia introduce satu sistem baru, iaitu sistem CCC. Dan kemudian pada tahun 2007 adalah officially lah dia rasmikan pusat unit setempat di seluruh Malaysia. Dan seterusnya pada tahun 2009 kita ada join department baru, iaitu maknanya ahli daripada mesyuarat tu kita jemput SKMM juga, salah satu daripada ahli mesyuarat kita. Dan dari situ evolusi penubuhan OIC juga berkembang daripada OIC kepada OIC 1.0, 2.0 dan akhir sekali ni OAC 3.0 plus. Banyak betul dia punya evolusi. Okay, so seterusnya objektif penubuhan OAC adalah satunya untuk menyelaras dan memudah cara proses kelulusan permohonan pembangunan tanah, permohonan kebun rancang, pelan bangunan, pelan kerja tanah, pelan jalan parit dan pelan-pelan lain yang berkaitan dengan cadangan pemajuan. Jadi OAC ni adalah door dia lah, maknanya pintu masuk untuk semua permohonan yang perlu dihantar ke pihak berkuasa tempatan. OAC juga dia punya objektif adalah untuk memendekkan norma masa dan mempercepatkan proses permohonan, dan akhir sekali menyeragamkan prosedur dan proses cadangan pemajuan dengan mengambil kira peruntukan di bawah undang-undang permohonan tadi lah, macam pembangunan tanah, KTN, Kanun Tanah Negara, Akta Perancangan Bandar 172 dan Akta Jalan Parit 1974 Akta 133. Jadi peranan OIC adalah untuk menyelaras dan memantau permohonan cadangan pemajuan dan permohonan lain diterima oleh pihak setempat OIC, memaklumkan keputusan kelulusan permohonan cadangan pemajuan kepada pemohon, membuat perakuan permohonan pembangunan tanah kepada pejabat tanah dan menyediakan pelaporan berkala kepada kerajaan negeri dan persekutuan. Dulu waktu saya masuk di MP Kulim, Majlis Medan Kulim, kira first time dah tu 2007, diorang takut sikit dengan OIC sebab diorang kata OIC ni federal, federal. Jadi kita takutlah orang-orang federal ni jadi mata-mata untuk orang federal untuk pantau kerja-kerja PBT, tapi sebenarnya tak pun. Kita sebenarnya untuk cuba untuk memberi perkhidmatan yang telus, perkhidmatan kerajaan pada publik secara telus. Jadi niat kita tu tak adalah mata-mata kan, tapi itulah mula-mula lah kita kata datang ke PBT, jadi penerimaan tu macam tu lah. Okay. Sorry, tadi saya lupa nak cakap. Kalau tengok dari depan tadi tu,
pusat setempat tu, kenapa ada logo KPKT, Plan Malaysia, Management and Typing? Sebabnya saya pegawai perancang dilantik oleh Jabatan Perancang Bandar Semenanjung Malaysia di peringkat federal. Tapi the owner of pusat setempat ni, maknanya framework dia, ownership dia adalah KPKT, Kementerian Perumahan, di bawah Jabatan Kerajaan Tempatan. Tapi sebab saya dilantikan oleh JPBD Semenanjung Malaysia, JPBD Plan Malaysia, saya ditempatkan secara kader di Majlis Pemandangan Taiping. Jadi kalau kami punya jokes tu, mak kandung tu Plan Malaysia lah. Mak kandung Plan Malaysia, bapak tiri MPT. Maknanya kami ni memang orang lain punya lantikan tapi ditempatkan di situlah. Tapi macam tu kita kena fahamlah dia punya positioning dia macam tu, dan kita cuba sebaik mungkin untuk cuba orang kata apa, melaksanakan tugasan lah ya. Okey, seterusnya tugas-tugas COAC ini adalah tugas-tugas hakiki. Maknanya tugas-tugas yang orang kata tugas-tugas yang normal lah memang kita buat. Yang pertamanya kita menerima permohonan tanah, KM, belang bangunan daripada pemohon. Keduanya membuat edaran pada pemohon kepada jabatan agensi yang berkenaan untuk diproses, agensi teknikal dalaman dan luaran untuk mendapatkan ulasan dan pandangan. Ketiganya kita juga memantau permohonan-permohonan yang telah diedarkan kepada agensi dan teknikal. Kita juga turut memaklumkan kepada jawatankuasa pusat setempat mengenai permohonan yang telah diterima. Kita juga mendapatkan maklum balas lanjut daripada agensi teknikal sekiranya terdapat isu dan masalah. Kita kemudiannya mengumpul dan menyelaras kertas perakuan yang disediakan oleh Jabatan Memperaku lah, which is kalau keberadaan merancang dia masuk di Jabatan Perancang Bandar, Jabatan Bangunan di Jabatan Bangunan Sdn Bina dan juga Kejuruteraan lah. Okay. Kita juga mengeluarkan keputusan mesyuarat jawatankuasa pusat setempat setelah dipertimbangkan terhadap keputusan Kawalan Merancang, PU kepada pejabat tanah. Kita juga bertindak sebagai urus setia lah mesyuarat jawatankuasa pusat setempat yang diadakan 2 kali sebulan. Dan kita juga mengumpul kertas perakuan keputusan untuk diangkat dalam mesyuarat penuh, dan akhir sekali kita mengedarkan keputusan rasmi kepada pemohon, pembantah dan jabatan agensi teknikal. Okey, kalau dulu macam saya cakap tadi, OAC dah pergi evolusi yang banyak daripada 2007 hingga ke sekarang. Kalau dulu kita proses permohonan ada 36 jenis permohonan seperti yang di slide lah. Kita ada kombinasi dan kita ada satu persatu, permohonan satu persatu. Okey, jadi macam tadi saya kata mesyuarat OAC perlu dipertimbangkan dalam jawatankuasa OAC. Jadi ahli-ahli keahliannya adalah seperti berikutlah. Pengerusi adalah Datuk Bandar atau yang dipertua PPT. Setiausaha adalah saya sendiri sebagai ketua unit pusat tempat dan ahli. Kita punya agensi luaran which is Plan Malaysia, Jabat Tanah, JKR, JPS, Jabatan Alam Sekitar, JMG, Bomba, dan juga jabatan-jabatan dalaman, teknikal dalaman lah yang akan memperakukan pelan tersebut nanti. Okey, ini adalah carta undang COAC MP Taiping. Sebenarnya tak ramai pun, tapi kita yang ada 5 orang ni, Fantastic Five ni, kita cubalah sedaya upaya untuk memastikan semua permohonan yang kita terima kita proses dalam tempoh masa yang diarahkan. Okey, macam saya cakap tadi, evolusi OAC daripada 2007 dikeluarkan garis panduan pelaksanaan pusat setempat untuk memproses cadangan pemajuan dipanggil OAC 1.0. Kemudian pada 2011 kita dah keluarkan, keliling KSU dah keluarkan template ISO proses-proses utama OAC yang dinamakan OAC 2.0. 2014 pemakaian OAC 3.0 kepada pihak berkuasa negeri BBN, dan yang terkini tahun lepas dia dah keluarkan satu pemakaian manual OAC 3.0 plus. Lepas ni tak tahu lagi lah nak plus lagi ke ataupun 0.4 ke, saya tak pastilah, nanti clash pula dengan IR 4.0 kan, saya tak pastilah. Itu arahan daripada JKT lah, Jabatan Kerajaan Tempatan KPKT. Okey, ini adalah manual OAC 13 yang saya kata, yang saya maklum tadi yang terkini. Okey, sistem 3 Plus online ni adalah
usaha kerajaan untuk pendigitalize perkhidmatan penyampaian kepada publik. Jadi kalau dulu kita memang terima manual, orang kata consultant, maknanya PSP tu personal submitting person, arkitek, town planner akan bawa tebal-tebal punya plan datang ke kaunter, tapi sekarang dah tak ada lagi dah. OIC3 Plus dia semua melalui online. Yang nanti di hujung slide saya akan tunjuklah sedikit screenshot daripada sistem yang kita pakai, dan diorang akan masuk sendiri plan dalam sistem, upload sendiri, kita akan semak keperluan sistem, dan bayaran juga turut digunakan secara sistem. Jadi kita tak ada lagi lah simpan file atau simpan plan-plan yang tebal-tebal lagi di pejabat. Okey, memandangkan sistem 3 Plus adalah yang terkini, jadi saya akan menerangkan sedikit lah tentang 6 proses utama OAC 3 Plus online. Yang pertamanya kita ada proses 1 iaitu pengumpulan maklumat teknikal. Yang keduanya pertimbangan pelan-pelan kemajuan. Yang ketiganya notifikasi mula kerja binaan. Keempat, pemantauan tapak bina dan notifikasi pemeriksaan interim. Kelima, notifikasi pemeriksaan akhir peringkat 1 dan 2. Dan keenam, pendepositan CCC. Okey. Undang-undang yang berkaitan bagi OIC 3 Plus ni lebih kurang ada 28 dan mungkin ada lagi lah. Maknanya akta-akta ni taklah kata saya tahu semua, tapi kita kena tahu here and there lah, sikit-sikit lah, especially yang berkaitan dengan apa kita proses. Jadi kat sini kita nampak ada kaedah-kaedah, ada daripada JKT undang-undang UKBS yang dipakai oleh arkitek-arkitek, undang-undang kecil kerja tanah berkaitan jalan parit, earthwork, kerja tanah, jalan parit dan juga lampu jalan, RC semua. Kaedah charge kemajuan. Lepas tu Plan Malaysia juga ada juga lembaga rayuan yang kita juga perlu tahu orang-orang yang layak mengemukakan plan pun kita kena tahulah. Macam merancang, planner saja boleh submit, arkitek saja arkitek boleh submit ke tidak, so kita kena tahu dia punya kaedah-kaedah tu. Negeri pula ada keluarkan undang-undang, enactment, undang-undang kecil, kaedah-kaedah yang diwartakan. Lepas tu kita juga perlu sikit-sikit tahu jugalah pasal akta-akta agensi luar macam TNB, macam JMG, Kanun Tanah Negara KTN tu memang kita perlu tahu, terutamanya bagi kes-kes tanah yang melibatkan serahan ataupun pengambilan ataupun cantuman tanah, so kita perlu tahu semua tu lah. Okay, so kalau dulu OIC 3 Plus dia tak ada penetapan kategori KM, tapi 3 Plus ada KM kecil, KM sederhana dan KM besar. KM tu keberamancang okay. Keduanya senarai semak, kalau dulu ada 69 perkara, tapi senarai semak di OIC 3 Plus ni ada di KM kecil ada 20 perkara, KM sederhana ada 27 perkara, KM besar ada maksimum 29 perkara. Jadi dia dah, orang kata dia simplified lagi senarai semak tu. Daripada 69 perkara kepada pecahan kepada KM kecil, sederhana dan besar, dan dia dia ringkaskan lagi senarai semak yang diperlukan. Okey, yang ketiga tempoh kelulusan. Kalau kecil, permohonan kecil dulu 34 hingga 104 hari, sederhana 107 hingga 255 hari, besar sama-sama kadang-kadang 3,363 hingga 1,378. Berapa tahun? 3 tahun. Boleh pergi 3 tahun projek-projek besar. Tapi 3 Plus ni kita dah singkatkan lagi tempoh kelulusan, macam kecil daripada 30 hari ke 48 hari, sederhana 57 hingga 99 hari, besar jenis A maksimum 300 hari dan besar jenis B 71 hingga 115 hari. Okey, saya terangkan sikit mengenai kategori AM, iaitu kategori kecil merancang tadi. Melibatkan seperti contohnya kediaman kurang daripada 4 unit lah, 4 unit atau kurang yang ada kelulusan plan sesuatu kita kategorikan sebagai kecil. Pemajuan satu unit kediaman, pendirian selaras dengan syarat nyata tanah dan ada juga kelulusan plan susun atur, kita kategori dia sebagai kecil. Contohnya untuk cadangan mendirikan rumah sesebuah ataupun cadangan tambahan semua tu kita kira kecil lah, kita kira bawah KM kecil.
Dan seterusnya 3, pecah sempadan atau cantuman satu jenis aktiviti guna tanah yang kurang daripada 2 ekar dan tidak melibatkan bangunan. Maknanya dia hanya kerja tanah saja. Jadi yang ni pun kita kategorikan sebagai KM kecil. Okey, seterusnya KM kategori sederhana ada 3. Yang pertamanya pemajuan pembandang baru yang melibatkan mixed development ataupun kemudahan infrastruktur dan utiliti awam, kemudahan awam yang kurang daripada 100 hektar dan penduduk kurang daripada 10,000 orang. Ini kita kategorikan sebagai sederhana yang pertamalah. Yang kedua, pemajuan satu atau fasa pembangunan baru dalam satu skim pembangunan yang ada kelulusan plan susun atur. Satu atau pelbagai komponen guna tanah, mixed development juga ataupun hak milik secara individu strata kita kategorikan sebagai KM sederhana kedua. Dan ketiga, pemajuan yang selaras dengan syarat tanah, ada kelulusan plan susun atur dan saat sama ada integrated development atau intensity yang berkepadatan atau nisbah plot 1/2, kemudahan infrastruktur dan utility. Contohnya macam yang dalam gambar tu lah, nisbah plot minimum dan kepadatan tertinggi takluk kepada rancangan tempatan masing-masing. Okey, ketiganya kita ada kategori besar yang dipecahkan kepada 2. KM kategori besar ni yang pertamanya yang memerlukan nasihat MPFN lah, Majlis Perancangan Fizikal Negara di bawah Seksyen 22 2A Akta 172. Okey, yang keduanya pemajuan satu atau lebih komposisi guna bangunan integrated development yang ada intensity yang lebih daripada plot, nisbah plot yang 1/3, kemudahan infrastruktur, STP ataupun kemudahan infrastruktur TTS, SCU ataupun PMU lah. Yang kategori B pula pemajuan satu atau lebih komposisi guna tanah yang ada intensity yang berkepadatan atau nisbah plot 1/3. Yang ni pun tertakluk pada rancangan tempatan. Ada rancangan tempatan lain yang kepadatan lebih tinggi atau lebih rendah. Itu dia ikut arti masing-masing lah rancangan tempatan di MPM Majlis Mandaran masing-masing. Yang keduanya kemudahan infrastruktur dan STP persendirian dan juga ketiganya kemudahan SSU atau PMU. Okey, tadi kita terangkan yang 6 proses utama tu. Yang pertamanya proses pertama pengumpulan maklumat teknikal. Jadi objektif proses pertama adalah untuk mendapatkan maklumat awal dari agensi atau jabatan teknikal bagi tujuan mereka bentuk pelan dan penyediaan dokumen mengikut senarai semak. Okay. So panduan proses pertama ni kita nak maklumat awal daripada agensi yang bukan ulasan. Maknanya projek-projek besar selalunya melibatkan projek besar lah. Yang kita nak dapatkan dulu yang apa syarat-syarat yang agensi lain di luar ni yang perlu dipatuhi sebelum plan dikemukakan. Jadi ulasan teknikal rasmi, kalau dah keluar ulasan teknikal rasmi nanti, lepas permohonan diterima, kita tak nak bercanggah lah nanti kan bila dah terima, syarat lain pula yang dikenakan. Jadi kita tak nak kita buat ulasan awal, pengumpulan data awal. Jadi cumanya maklumat awal ni tak mandatory lah, cumanya digalakkan untuk dibuat. Dan tempoh wajar maklum balas adalah sebanyak 14 hari. Okey, catat ahli proses 1, kita pemohon, kita akan hantar kepada semua agensi yang terlibat seperti Plan Malaysia, JKR, JIS, Bidang Pelana, Bomba dan seterusnya untuk mendapatkan maklumat awal. Namun macam saya kata tadi 2009 berapa 9 tak silap saya. 2019 KSU KPKT telah memansuhkan keperluan perundingan sebab difahamkan sebab perundingan ni pula jadi lambat permohonan tu. Jadi dia dah mansuhkan perundingan tak menjadi mandatory tapi digalakkan. Dia tengoklah orang kata kompleksiti permohonan tu ataupun saiz permohonan tu yang besar, dia galakkan untuk buat perundingan tapi tak mandatory lah. Okey, seterusnya bagi proses kedua, pertimbangan plan pemajuan untuk memproses dan menimbang semua permohonan plan pemajuan oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, kita rujuk kat sini, yang ni adalah metrik penglibatan jabatan atau agensi teknikal lah. Kalau nampak, saya tak nampak tidak. Tapi kalau macam kemerancang, kita akan rujuk Plan Malaysia, Pejabat Tanah, di bawah tanah KTM pula kita rujuk JKR, JPS. Di kat sini adalah matriks dah, dia terima permohonan kepada siapa permohonan tu kita nak
nak panjangkan untuk mendapat ulasan. Okey. Panduan pelaksanaan proses 2 adalah pengeluaran ulasan teknikal dan penyediaan ke atas perakuan menepati tempoh masa. Sebab dia memang kita bagi agensi untuk keluarkan ulasan dulu 14 hari tapi sekarang 7 hari. Lagi pendek. Sebab dulu kita secara manual kan, jadi agensi terima surat, cop semua lambat. Jadi sekarang sebab dah ada sistem, hanya dibenarkan 7 hari saja untuk ulasan. Yang saya pasti agak susah, tapi rasanya sebab saya dulu pun pernah di Plan Malaysia yang mengeluarkan ulasan, memang susah, tapi kita cuba untuk bagi ulasan yang probably ulasan dasar dulu supaya permohonan tu boleh diproses. Okey, seterusnya pengeluaran arahan bertulis oleh Jabatan Memperaku. Jabatan Memperaku di sini adalah macam saya cakap tadi lah, Jabatan Perancang akan memperaku plan pemancang, Jabatan Bangunan akan memperakukan pelan bangunan, kejuruteraan akan memperaku earthwork dan juga jalan parit semua tu. Jadi diorang kena keluarkan arahan bertulis setelah menerima ulasan daripada agensi, diorang akan arahkan pemaju atau pemohon untuk menepati syarat-syarat yang diperlukan oleh Jabatan Memperaku. Okey, mesyuarat berat OIC, jawatankuasa OIC bagi menyelaras pematuhan teknikal. Yang ni memang di MPT sendiri kita buat sebelum mesyuarat kita akan bersidang dengan semua agensi peraku untuk kita bincangkan permohonan yang mana ada problem, permohonan mana yang pelik-pelik sikit yang kena arahan terkini daripada YDP ataupun seterusnya, kita akan sit down balik lah. Dan hanya 2 kali pertimbangan jawatankuasa bagi setiap permohonan. Jadi bila dia masuk tu, dia boleh lulus ataupun lulus dengan pindaan plan ataupun tolak. Dan dia kalau lulus dengan plan, the next meeting dia akan angkat sekali lagi untuk lulus atau tolak. Jadi dia lebih cepat lah. Kalau dulu dia boleh macam tangguh banyak kali kan. Jadi bila tangguh banyak kali dia akan memanjangkan proses tu. Tapi sekarang kita dah pendekkan hanya 2 kali. Kali mesyuarat saja dipertimbangkan. Macam tadi saya cakap tadi ulasan daripada teknikal hanya ulasan keperluan teknikal saja tanpa show. Kalau saya di kuliah dulu, sebab saya experience saya boleh tengok dulu dengan sekarang, sebab dulu saya di kuliah mula-mula OECD tu kan. Saya sekarang di typing dah evolve. Jadi mula-mula tu memang susah juga nak cope up lah sebab dah perbezaan yang agak besar, tapi kita tengok macam ada juga bagus evolusi tu lah. Okay. Macam dulu agensi teknikal akan keluarkan ulasan ada short. Short ni macam JKR akan cakap saya tak setuju, jabatan ini tidak bersetuju, ataupun jabatan ini mohon menangguhkan permohonan ini, ataupun jabatan ini akan bagi short pada jawatankuasa. Tapi sekarang tak lagi. Dia hanya menyatakan keperluan teknikal saja dalam ulasan itu. Dia akan cakap permohonan ni boleh dipertimbangkan dengan syarat-syarat berikut. So jadi Jabatan Memperaku akan ambil ulasan tu sebagai ulasan sebahagian daripada ulasan Jabatan Memperaku lah. Jadi sekarang macam cakap tadi, hanya lulus, tolak, lulus dengan pindaan plan atau tarik balik. Tarik balik ni selalunya daripada pemohon lah. Mungkin juga sama ada permohonan yang masuk tu dia tak boleh patuh syarat-syarat oleh agensi teknikal yang memang orang kata sama ada dia akan memberi kos lebih tambah kat dia ataupun susah sangat atau akan mengambil masa yang lebih panjang. Jadi dia sendiri akan tarik balik permohonan tu lah. Dan keputusan jawatankuasa OIC adalah lulus, tolak ataupun lulus dengan pindaan plan ataupun tarik baliklah daripada pemohon tadi. Okay, ciri-ciri yang proses kedua ni adalah satu, penyataan mesyuarat mengandungi keputusan dan perincian teknikal. Maknanya kita tak ada ding-dong lah, maknanya detail mesyuarat tu akan bagi kita detail apa benda yang dia patuh, apa benda yang tak patuh, jawatankuasa putuskan apa. Dan sekiranya keduanya ulasan teknikal selepas jawatankuasa tidak dibenarkan dan dianggap null atau void. Maknanya bila dah keluar keputusan OIC itu, agensi tiba-tiba tinggal satu syarat tanah ke atau syarat jalan ke atau syarat ROW kena besar ke atau kecil ke, dia tak boleh dah.
dia tak boleh bagi ulasan tambahan sebab kita tu dah proses tu dah lalu satu orang kata dah sahala lah kan. Okey, ini adalah carta ahli proses 2 yang mana bila OIC menerima daripada pemohon, kita akan hantarkan kepada agensi-agensi berikut dan sekiranya maklumat tambahan diperlukan, kita akan maklumkan pada pemohon lah, kata ada dokumen tak lengkap, jadi kita minta diorang lengkapkan. Dan kita akan hantar kepada jabatan-jabatan memperaku. Kita juga akan hantarkan juga kepada agensi teknikal luaran dan kita akan kumpulkan balik setelah cukup matang untuk kita angkat ke dalam jawatankuasa OIC. Jadi jawatankuasa OIC akan menentukanlah sama permohonan itu lulus atau tolak atau lulus dengan tindakan plan. Okey. Okey, macam tadi saya cakap permohonan kita terima dalam 36 permohonan kan. Sama juga dalam 3+ online, kita ada kombinasi permohonan serentak dan tempoh masa lah. Macam kemajuan tu kita kira sebagai hak pemajuan lah. Dia nak memajukan tanah dia. Jadi yang kita terima KM ataupun permit pembinaan yang membina jalan parit ke, pelan-pelan bangunan ke, pelan kerja tanah, pelan landscape, pelan lampu jalan, pelan nama taman dan juga permit sementara. Jadi kombinasi ni antara kerancang, hak pemajuan dengan permit pembinaan. Sama ada dia boleh pergi satu kombinasi, 2 combo, 3 combo, nama macam KFC dapat kan, kayak combo-combo ni kan. Ataupun dia boleh pergi single set, single set lah. Sama ada satu-satu dia masuk ataupun dia secara combo. Jadi segala combo ni dia ada tempoh masa tertentu lah. Dan sekali satu-satu pun dia ada masa-masa yang tertentu. Okey, yang seterusnya proses pelaksanaan proses 3, notifikasi mula kerja binaan. Ini objektif utamanya adalah kita untuk merekodkan secara rasmi tarikh mula kerja binaan oleh pihak berkuasa tempatan. Okay, tadi bila kita dah mempertimbangkan permohonan tu, dia akan datang kepada kita untuk submit borang B. Borang notifikasi mula kerja. Borang B ni adalah dia nak beritahu kita dia nak masuk tapak sebab permohonan dia dah lulus. Okay? Tapi sebelum permohonan dia lulus pun kita terima macam-macam. Kadang-kadang kemerancang dia dah lulus, pelan bangunan dia tak lulus lagi. Kadang-kadang kemerancang dia dah lulus, pelan bangunan lulus, pelan kerja tanah tak lulus lagi. Tapi di MPT kita akan masuk kemerancang diwajibkan untuk berserta dengan kerja tanah. Okay? Sebab bila dia masuk notifikasi borang B, dia ada 2 notifikasi borang B. Satu kerja tanah, borang B untuk memulakan kerja tanah atau yang itu dipanggil P3A ataupun notifikasi memulakan kerja bangunan P3B. Maknanya dia nak maklumkan, dia nak clear tanah. Kalau P3A tu dia nak masuk, dia nak clear tanah. Dia ada tanah, semak samun, dia nak clear tanah. Dia mohonlah notifikasi memulakan kerja tanah. Tapi kalau dia nak memulakan kerja bangunan untuk masuk piling, korek-korek semua tu, dia kena masuk notifikasi P3B, memulakan kerja bangunan. Okey, notifikasi ni hendaklah dikemukakan dalam tempoh sah kelulusan kemerancang, jalan parit dan pelan dan kerja tanah. Yang ni yang macam nak cakap experience saya di MPT memang macam-macam. Ada setengah tu dah lulus kemerancang, dah lulus pelan bangunan, tapi premium tanah dia tak selesai lagi. Jadi dia akan mohon nak mulakan tanah dulu sementara tunggu premium, sebab premium tanah diluluskan oleh PTJ kan, oleh pejabat PTJ, jadi akan ambil masa sebab PTJ selalunya akan dibentangkan di negeri, jadi dia akan queue lah. So walaupun kita kata you kena tempoh sah, tapi kadang-kadang kita kena dia kena mohon lanjutan lah untuk bagi masa kepada diorang mendapatkan premium tersebut. Jadi di sini maknanya by law juga memang ikut juga, tapi kita masih ada ruang untuk cubalah bantu pemohon, sebab ialah pemohon ni selalunya dah keluarkan duit banyak, tapi bila dah tengok bila dia nak submit borang B, dia punya KM dah luput, bangunan dah luput. Jadi kita ada buat insentif lah, maknanya kalau you punya luput tu by 2 months, you kena submit awal mohon.
So kita akan bantu dia dari segi memanjangkan tempoh lah. Okay. Macam saya maklum tadi, borang B kerja tanah dan borang B kerja bangunan hendaklah dipositkan serentak bagi pemajuan kerja bangunan. Maknanya kalau dia dah buat, dia nak buat membina, dia kena masuk dulu. Kalau dia nak membuat kerja tanah, dia kena masuk yang P3A lah, menjalankan kerja tanah. Okay. Dan PBT mengesahkan jika kerja binaan tergantung selama 3 bulan berturutan akan menyebabkan notifikasi mula kerja binaan terbatal bersama semua keputusan plan. Maknanya bila dia dah kata dia nak buat kerja, lepas tu 3 bulan tak ada buat apa-apa. Kan dia tak buat, dia tak selongkar tanah, dia tak gembur tanah, dia tak masuk piling. Jadi automatically kita boleh notify balik yang permohonan borang B dia tu dah terbatal dan bersama dengan semua plan-plan ni dia kena masuk balik. Okay. Okay, yang inilah macam kita maklum tadi, kita dah minta daripada bahagian undang-undang KPKT, macam kita nak kuat kuasa balik lah, sebab bila pemohon ni datang dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh cuba untuk nak juga masuk permohonan dia. Jadi kita minta ketetapan notis mula kerja tu diberi dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh kemerancang diluluskan dan keperluan meneliti 12 bulan daripada kelulusan pelan bangunan adalah tidak material dan tidak berbangkit. Kerana tanpa KM yang sah, kerja bangunan tidak boleh dimulakan. So, orang kata powerful jugalah KM ni kan. Maknanya apa-apa pun kena KM dulu. Hak membina tu hak lain, tapi hak nak merancang tu memang nombor 1 dulu. Okay. Okay. So ciri-ciri penting OIC ni adalah mula-mula kerja awal tadi lah. Kita minta pihak berkuasa boleh secara bertulis memberi kebenaran khas untuk memulakan kerja bangunan dengan syarat bahawa bangunan tersebut tidak akan melanggar peruntukan Akta Undang-Undang. Tadi yang macam saya maklum tadi, kalau dia nak mula kerja awal dia boleh mohon atas secara bertulis keterangan secara bertulis kebenaran khas. Pemberian kemerancang di bawah Seksyen 1 Undang-Undang Kecil tidak boleh menunjukkan kuasa pihak berkuasa untuk memberi arahan bertulis mengenai bangunan itu. Okey, jadi proses 3 ni pemohon akan hantar kepada OIC dan OIC akan hantar kepada Jabatan Bangunan, Jabatan Kejutan dan juga agensi-agensi lain lah yang memaklumkan diorang pemohon ni dah lulus dan dia nak masuk tahap. So selalunya orang akan nampak lah OIC ni terima bagi, terima pas. Dulu zaman dekat Pulim dulu 2007 orang akan kata OIC ni postman. Postman. Tapi sekarang tak lagi lah. Sebab postman sekarang pun GMT semua dah hebat-hebat kan. Macam tu lah juga OIC. Jadi sebelum kita buat edaran tu, kita kena pastikan semua lengkap, semua mematuhi. Bukan saja lengkap, dia kena mematuhi dan law abiding lah. Maknanya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Baru kita edar. Kalau kita edar sebelum benda-benda ni kita tak simak betul-betul, dia akan patah balik kat OIC. Macam mana OIC boleh bagi borang B pada keberancangan dah luput. So isu-isu akan berbangkit kemudian. Okay. So seterusnya fasa 4, pemantauan tapak bina dan notifikasi penurunan interim. Objektif utama adalah untuk memandu PBT dan agensi Jabatan Teknikal menjalankan pemeriksaan tapak bina bagi mematuhi dan menepati kelulusan plan. Okay. P4 ni, PBT perlu menjalankan tanggungjawab penjagaan duty of care pemantauan tapak bina Seksyen 70 dan 22 atas 133 dijalankan oleh PBT dan agensi Jabatan Teknikal sepanjang tempoh pembinaan. Okay. Important reminder. Notis bertulis kepada PSP bagi membetulkan ketidakpatuhan di bawah Seksyen 70-23A atas 133 dan arahan bertulis kepada PSP bagi menahan pengeluaran CCC di bawah Seksyen 70-23B atas 133. Okay, kalau kita tengok kat sini kan, cuma prosedur ni kita kalau ikutkan carta ahli tu kita hanya terima daripada pemohon dan kita salinkan kepada notifikasi kepada agensi dalam pengeluaran mengatakan pemohon ni tengah buat kerja. So pergilah semak. Macam tu lah punya bahasa pasal tu kan. Contohnya macam ni, kita tengok kapak ni dekat luar macam tak ada apa-apa.
tapi rupanya dia ada ducting. Ducting ni yang tidak menyebabkan tempat letak kereta ni tak boleh digunakan lah. Jadi sebelum end result dia macam ni, kita minta agensi untuk buatkan pemeriksaan interim. Okey, proses 5, mendapatkan dokumen pelepasan kelayakan pengesahan dari agensi Jabatan Teknikal mengikut skop borang G. Okey, borang 5 ni kita nak dia salah satu step sebelum dia hantar borang CFO. Dulu CFO lah, sekarang CCC, iaitu merangkumi borang F dan juga 21 borang G. Jadi prosedur ni PSP dan SP iaitu yang submit pemohon tu perlu melaksanakan tindakan pembetulan jika ada sebelum mengemukakan notifikasi pemeriksaan akhir. Notifikasi pemeriksaan akhir terus kepada jabatan teknikal dan disalin kepada OIC. Dan dia ada dua. Satu, pemeriksaan akhir oleh macam Perak ada LLP lah, Lembaga Air, TNB, Jabatan Kejuruteraan bawah G17 dan juga JKR bawah G17. Result jalan JKR lah. Dan kemudian dia baru ada pemeriksaan akhir 2 yang menilai skop-skop bomba, keselamatan bangunan, DOSH dan juga ada bukti. Okay. So ini adalah proses 5 di mana pemohon akan submit pada OIC dan OIC akan buat hantaran kepada maklum kepada PBBN, TNB dan PBT bagi pemeriksaan akhir pertama. Dan kedua dia pemeriksaan akhir kedua kepada bomba, JKKP dan juga ada bukti lah. Okey. Dan last sekali catatan ahli proses 6, yang ni adalah CFO lah, CFO CCC tadi. So OIC hanya merekodkan CCC yang dikeluarkan oleh pemohon ataupun arkitek. Tapi sebelum dihantar kepada pemohon, dia akan hantar kepada OIC dulu. Berserta OIC akan semak semua borang-borang G dia, G1 sampai G2021 yang telah mendapatkan surat kelulusan ataupun surat pelepasan daripada agensi. Kan tadi ada 21 kan? Okey, ada 21 borang. Jadi kita kena semak satu-satu tu. Adakah agensi memang betul melepaskan, memberi kebenaran untuk dia lepas dia punya borang-borang G tu. Jadi kita kena semak, lepas tu kita akan bagi salinan kepada agensi dan kita OIC akan terima lah. Dan kemudian baru disubmit kepada lembaga LAM ataupun LJN, lembaga juruterang untuk merekodkan CCC tersebut. So kat sini kita memang proses rekod, cuma dia perlu by law dia perlu hantar kepada OIC dulu dan kita akan bagi salinan kepada PBT dan kemudian dia baru boleh serahkan pada pemohon dan pemuja bangunan dan pemuja tanah lah. Okay. So yang sini tadi borang 6 tadi adalah kerja-kerja tanah yang borang G, semua G21, borang G21 yang kita kena semak, termasuklah juga borang F yang perlu dikemukakan. Macam saya kata tadi, proses dia kita terima borang F dan borang G, kita rekod dan kita bagi salinan kepada agensi dalaman dan luaran. Okey. So saya punya personal ni lah kan, personal view lah dulu kita pakai 2007 saya pergi Kulim, kita pakai portal OIC. Portal OIC ni memang kata kitab lah, maknanya kita terima, kita record dekat sini memang dia ada sejarah dia lah, maknanya dulu dia pernah masuk KM bila, kalau luput KM dia renew bila, kalau KM renew bila, pelan bangunan masuk bila, urusan tanah selesai bila, memang kita pakai portal ni. Kita akan masukkan semua. Dia macam kad klinik lah kan, kad klinik dulu sakit apa, masuk apa, ubat apa makan, kat sini lah kita record. Tapi sekarang kita pakai sistem 0.3, sistem OIC 3+ online. Yang ni dia real time. Yang ni bila pemohon tu masuk, kita kena semak sama ada dokumen dia lengkap atau tidak. Kita kena keluarkan bil untuk dibuat bayaran dan kita edarkan semua dalam online. Kita edarkan kepada agensi pun dalam online. Lepas tu kita dapat ulasan daripada agensi pun dalam online. Kita serahkan kepada Jabatan Peraku untuk keluarkan arahan bertulis pun secara online dan diorang akan keluarkan arahan bertulis dan maklumkan pada pemohon pun secara online.
Macam itulah, maknanya pergerakan sistemnya termasuk mesyuarat. Mesyuarat pun kita pakai sistem OIC 3+1 ini. Yang pada saya amat mudahlah, maknanya satu masa memang betul lah memendekkan masa. Dia tak ada macam kesilapan manusia boleh dikurangkan lah, macam file hilang, penipuan hilang, surat tak sampai pada orang yang sepatutnya keluar ulasan, dan apa lagi, banyaklah aduan kan. Jadi kita dah pakai OIC 3+ ni memang bagus lah kan. Jadi cumanya personally saya rasa macam bila dia real time, kita susah nak macam nak cakap kalau ada isu-isu yang kita macam kena backdated tu susahlah, maknanya dia pergi flow yang cantik je. Dia kena tetap. Tapi ada kadang-kadang pemohon datang dia tak pergi macam tu. Dia akan datang ada isu ni, isu tu yang kita kena betulkan balik. Jadi dia akan flow tu dia akan pergi cantik satu flow, tapi hiccup kat tengah tu kita still kena through manual juga. Okey, dari saya itu saja. Sekejap sangat ke? Okey, dari itu saya situ saja. Sebab saya tak nak pergi terlalu detail. Nanti you opening, OIC ni sebenarnya buat apa macam-macamnya. Yang ni buat tu buat, ni buat kan. Tapi saya lebih suka kita share. Kalau siapa yang pernah ada experience dengan OIC ke, boleh share dengan saya. Dan kita Q&A lah saya cuba jawab apa-apa soalan yang merungsingkan ataupun yang macam pelik ke apa ke, boleh maklum kat saya untuk saya share. Okay, itu saja dari saya, Encik Moderator. Terima kasih Pak Irma. Okay, jadi kepada para peserta yang nak bertanya soalan, silakan open your mic and shoot the question, ataupun boleh juga tujukan soalan di our chat box. Ada soalan? Assalamualaikum Puan Irma. Assalamualaikum. Ya. Sorry, nak tanya. Sebab saya baru ni ada buat training dengan bomba berkaitan dengan OSC ni jugalah, sebab kan diorang pun ada terima untuk bagi ulasan, and diorang mention lah diorang pun nak ke arah IR 4.0, so dia pun dah gunalah perisian Revit. Okay, so dia ada mention dia terima file dalam bentuk PDF. Certain consultant dia bagi PDF file tu kita boleh buka tau, sebab the layers tu dia still preserve lagi. Tetapi ada certain consultant bila dia submit file, PDF tu dia dah flatten kan, so tak boleh diorang nak buka dalam Revit tu, tak boleh nak ukur semua kan. So saya pun bila diutarakan benda ni, saya kata kita kena tanya pihak OSC lah, adakah dia ada bagi spesifik requirement cakap pada consultant, okay you boleh submit PDF but cannot be flattened. Macam mana dari segi requirement of files tu Puan Irma? Dia kalau ikut requirement file tu doktor, dia memang by manual memang kita ada minta dia kena bagi apa. Tapi macam saya kata tadi lah, ada pemaju yang memang ikut, ada pemaju yang tak ikut. Tapi bagi bomba, sebab kita tahu keperluan bomba memang penting untuk tengok benda tu secara lengkap tu lah kan. Jadi di MPT untuk bomba kita benarkan dihantar hard copy. Jadi bila hard copy kita terima, kita hantar ke bomba. Dekat MPT macam tu lah, saya tak pasti di PBT lain. Jadi PBT di MPT di bomba di daerah typing ni dah bersetuju dah cara macam tu. Jadi kita pun hantar, still hantar by hand, maknanya hard copy. Tapi kita minta, bukan kita yang hantar, OIC yang hantar. Dia cuma hantar untuk kita chop, terima dan dia dapat satu slip. Tapi dia sendiri yang hantar ke bomba. Baru kita nampak dia memang tanggungjawab tu letak pada dia lah. Tapi kalau macam doktor minta tu, kita requirement dalam soft copy tu memang kita dah maklum dah. Cuma PSP ni pun macam-macam juga. Ada yang macam ikut, ada yang tak ikut. Jadi yang tak ikut tu kita akan bagi reminder supaya plan soft copy yang dihantar tu ikut yang mana kita nak lah. Tapi ada yang taat, ada yang tak jugalah kan. Macam itulah so far kita buat. Oh, maksudnya ketetapan tu bukan daripada federal lah, dia ikut PBT tu sendiri ke ataupun? Tak, ketetapan tu memang dari federal. Tapi macam saya cakap, PSP tu tak semua yang betul-betul patuh benda tu. Jadi bila PBT tak patuh,
pemohon dah sini dia punya permohonan, bomba perlu ulasan kan. Jadi kita cuba untuk selesaikan masalah tu, kita minta hard copy. Macam tu lah. Tapi keperluan untuk penyediaan tu memang apa yang perlu dimasukkan dalam sistem memang daripada federal. Okey, terima kasih Pak Ilma. Okey, sama-sama Doktor. Ada lagi? Jangan malu-malu, tanya je. Ada lagi soalan? Okay. Ada soalan daripada pelajar. Okey. Dia tanya, what are the common issues happen when you as a first officer reviewing the KM? Apa masalah umum yang sentiasa Puan Irma hadapi dalam reviewing kebenaran merancang? Okay. Selalu isunya pertama di OIC. Saya cakap di peringkat OIC dulu Bila dia submit secara online, kebenaran merancang ni satu di atas kepatuhan dia kepada senarai semak lah. Yang tu banyak kita nampak. Sistem ni bila kita dah kata apa benda yang dia kena submit, masih ada juga PSP yang tak patuh senarai semak. Tapi kita kadang-kadang tengok balik bila permohonan dia, jenis permohonan dia tak memerlukan dokumen tu pun, ataupun untuk dia dapatkan dokumen tu agak lama ataupun makan masa ataupun susah, kita terima dulu permohonan. Jadi selalunya kita terima dan kita edarkan kepada kepada agensi lah, Agensi Dalaman dan Luaran. Jadi saya personally saya tak semak plan merancang tau. Maknanya saya tak semak betul-betul plan tu dan saya tak keluar ulasan. OIC tak keluarkan ulasan. Kita bagi agensi untuk keluarkan ulasan. Tapi saya akan tengok sewaktu kertas kerja lah. Bila sebelum dibentangkan dalam jatuhkuasa, saya akan tengok kertas kerja tu balik. Dan dari situ saya tak nampak lah macam problem-problem yang akan appear ataupun ada isu-isu yang akan appear dalam keputusan tu nanti. Maknanya mungkin ada isu pemohon, maknanya isu macam nak cakap, isu macam permohonan tu tak di-refer kepada lot-lot bersebelahan. Let's say, contohnya satu projek ni dia nak buat ladang solar atas tanah pertanian. Kalau ikut dasar negeri memang dibenarkan atas tanah pertanian sebab solar kita tahu dia bukan struktur permanen kan, dia boleh dismantle kan. Tapi pemohon sebelah dia tak tahu pula. Dulu sebelum ni dia tahu kalau tapak tu untuk pertanian, dia tahu mungkin nak masuk pertanian. Tapi dia baru tahu yang permohonan tu nak masuk solar. So dia tak nak lah rumah dia buka-buka tingkap nampak solar. Dalam peta kerja tu baru saya nampak dia tak rujuk tak rujuk lot-lot bersebelahan. Jadi kat situ saya akan maklum pada pengerusi lah yang dia tak rujuk bersebelahan dan diorang akan bincangkan dan dapat keputusan dalam mesyuarat lah. Keputusan tu anonymous lah, maknanya kalau semua bersetuju untuk tidak merujuk pada lot bersebelahan, kita akan pakai macam tu lah. Dia ada juga isu-isu macam tak cukup parking, semua tu boleh disyaratkan. Isu-isu yang besar lah, macam ni contohnya salah satu lagi saya perasan itu projek bela ternak lembu untuk farm fresh tu kan. Dia dah masuk permohonan, dah semua lengkap, pejabat tanah kata okey, JKR kata okey, semua tu, tapi tiba-tiba JMG pula kata bawah tanah dia tu didapati ada mineral. Jadi kita pun yang tu kita bentang balik, kita bincang balik, jatuhkuasa apa kita nak buat atas syarat-syarat yang dikeluarkan oleh JMG lah, sama ada kita nak proceed ataupun tidak. Dan dia atas kuasa PBT, atas kuasa pengerusi YDP untuk menetapkan sama ada kes tu kita nak terima JMG atau tidak. Tapi memandangkan aktiviti yang dibenarkan tu hanya menternak. Jadi kita tak ikutlah, kita tolaklah ulasan daripada JMG tu. Dia banyak sebenarnya isu-isu perancangan ni, kalau nak kata jalan, bangunan ataupun tingkat tu sebenarnya dia very common lah, selalunya dia akan patuh sebab dah ada dalam rancangan tempatan. Tapi the challenging part is bila projek tu ada pelik-pelik punya isu lah, yang saya selalu hadapi lah. Macam itulah antara experience saya. Terima kasih Kak Irma.
Satu lagi soalan. Kak Imam kata dalam nak reviewing di KM tu ada banyak agensi yang akan minta pengesyuaran ataupun ulasan kan. Jadi Betul. bagaimana agensi teknikal tu di dalam senarai jawatankuasa tu dipilih? Adakah ada agensi yang memang wajib ada atau ada tambahan-tambahan agensi lain-lain lagi? So far dalam manual memang dah ada agensi yang tetap. Dalam manual memang dah ada agensi yang tetap. Tapi kalau ada permohonan yang melibatkan agensi lain, kita boleh invite dari masa semasa. Contohnya kalau kita ada baru ni ada kes permohonan kemancang untuk skim perumahan, tapi lot di sebelahnya tu ladang ayam. Ladang ayam yang tak mendapat KM tapi mendapat lesen beroperasi daripada Jabatan Veterina. Jadi kita akan jemput Jabatan Veterina lah datang. Dan dia boleh jemput any department yang related to the planning punya permohonan lah. So dia tak adalah kita sendiri panggil suka-suka, tak. Yang tetap memang dah ada dalam manual dan kita kena panggil. Tapi from time to time kita boleh panggil siapa-siapa saja. Kalau ada pembangunan yang dekat airport, kita boleh panggil DCA macam tu lah. Okay. Contoh macam dekat Pulau Pinang sekarang kan dia nak menambah adakah macam plan pembangunan macam tu memerlukan report-report tertentu macam contohnya macam EIA, TIA ataupun SIA tambahan proposal daripada untuk disubmit kepada OSC. Adakah itu di bawah bidang kerja OSC juga? Betul. Penerimaan dokumen kita terima EIA, TIA selalunya bagi projek-projek yang besar-besar dia akan buat pre-consultation lah dengan agensi tersebut. Maknanya selalu bincang dengan perancang dulu dan perancang kata memang perlu TIA, SIA, dia akan sediakan awal. Tapi ada juga yang permohonan yang dah masuk kepada OSC tapi kemudian baru disyaratkan. Permohonan ni kena ada SIA, permohonan ada TIA, permohonan kena ada report-report tertentu. Selalunya Tuan Pengerusi atau PDP akan memutuskan permohonan ni kita lulus on plan. Apa yang perlu diubah atas plan saja, dokumen-dokumen yang selainnya akan dijadikan sebagai syarat tambahan. Jadi macam saya cakap tadi, kalau memang keperluan asal dah diperlukan dokumen-dokumen disertakan, OSC akan terima. Tapi kita tak semak secara detail lah. Kita kata okey, ada TIA, ada SIA. Dan kita akan edah kepada respective agencies. Tapi kalau datang kemudian syarat-syarat tu dalam jawatankuasa baru diperlukan, dia akan jadi syarat-syarat non-technical punya requirements. Dia akan diputuskan, bukan diputuskan lah, maknanya macam TIA, SIA tu maknanya agensi tu akan tengok balik dokumen tu tanpa memberi kesan kepada plan kemerancang yang dipohon. So itulah contohnya. Ada soalan lagi daripada peserta? Ada lagi tak? Kalau tak ada, saya ada soalan lagi. Kakak saya dia engineer. So ada satu event di mana ada berapa kematian di dalam site dia, tapak dia. Jadi adakah PBT mempunyai hak bila berlaku satu insiden di dalam satu tapak tu, PBT mempunyai hak untuk memberhentikan kerja-kerja binaan di dalam site tersebut? Maknanya kematian tersebut, kejadian tersebut berlaku ketika sedang dalam pembinaan lah. Ya, betul. Okey, dia PBT boleh memberhentikan, tetapi yang mengeluarkan macam tadi saya kata yang keselamatan bangunan is bawah DOSH lah. Jadi DOSH lebih mempunyai kuasa dalam untuk orang kata apa, untuk mengenakan apa-apa peruntukan undang-undang ke atas pemohon tersebut. Tapi PBT dengan kuasa PBT memang boleh memberhentikan pembangunan tu mungkin atas dalam tempoh sebab dia dah jadi satu kes lain lah, maknanya dah jadi kes polis dan sebagainya kan. Ya, jadi PBT boleh atas jurisdiction dia. Tapi yang memberi yang kebenaran keselamatan atas bangunan adalah DOSH. Jadi DOSH punya jurisdiction lebih kuat lah. Dan dia boleh memberi apa-apa arahan untuk membentikan dalam tempoh pembinaan. Okay.
Berlaku situasi di mana kakak saya bercerita kata PBT dan polis macam bekerjasama, kata macam okay, kalau tak nak jadikan ni satu kes yang besar, okay, just bagi 3K, something like that. Oh, bagi sogokan. Yes. Okey, itu sogokan dah silap dah, salah dah tu. Memang menerima dan bukan menerima, dia menawarkan dulu kan, ataupun menerima saya tak pastilah. Dia dah jatuh bawah akta SPRM lah tu. Dan satu akta SPRM, akta dan juga akta tata tertib lah penjawat awam. Dia sepatutnya tak boleh macam tu. Sebab tu kita kata yang tadi tu DOSH akan keluarkan pelepasan beberapa CCC kan. Macam tu sebelum dia keluarkan dia tu, dia kena pantau lah, sebab tu dia ada interim. Dan setengah-setengah agensi pun sefaham saya dia memang minta kalau dia minta monthly punya report. Kan dia ada progress punya report tu kan. So dia memang minta. So by right tak boleh mohon minta subukan gitu tu salah dari segi tata tertib tu memang salah dah. Okey. Ada soalan seterusnya, dia tanya adakah keluasan tanah pembangunan ataupun yang kategori-kategori yang Kak Irma explain tadi mempengaruhi charge permohonan kebenaran merancang? Charge pembangunan ke? Charge pembangunan, charge pembajuan ke? Charge pembajuan. Charge pembajuan, tak silap saya dia ada kategori. Satu ada sama ada dia ada peningkatan dari segi nilai tanah, ataupun tak silap satu lagi intensity kot. Jadi memang betul, memang saiz mempengaruhi charge pembajuan, tapi dia lebih kepada sama ada penggunaan tanah tu ada beza dari dulu yang asal dengan yang terbaru. Saya contoh, kalau asalnya untuk pertanian, tanah tu untuk pertanian, tapi dia nak bina industri, otomatik memang charge nilai tanah tu dah berubah lah. Pejabat tanah akan kenakan charge orang kata cukai tanah yang lebih tinggi, dan dia kena bayar charge pemajuan. Cumanya of course lah, bila dah ada peningkatan ke atas kadar tanah, lagi besar tanah, lagi besarlah charge pemajuan. Macam lah. Okey, siapa tu? Izul Fikri ada soalan? Izul Fikri bertanya, berdasarkan pengalaman Sis Irma, adakah KPI pematuhan tempoh kelulusan pelan pemajuan di setiap PBT dipantau oleh JKT dan adakah PBT yang tidak mencapai KPI yang ditetapkan dikenakan tindakan tertentu? Okey, memang sekarang bawah 3+ online, JKT pantau sendiri tanpa kita memberitahu. Which is penggunaan sistem OEC 3+ tu lah. Dia sendiri boleh tengok sama ada permohonan yang kita proses tu melebihi tempoh atau tidak. Kepada negeri pun kita maklumkan setiap bulan, tapi kita OEC yang akan keluarkan report lah sama ada permohonan tu mematuhi piagam atau tidak. Okey, untuk dari segi JKT tu, untuk soalan pertama ya, memang JKT pantau. Untuk soalan kedua yang tak mencukupi tu, selalunya JKT akan keluar satu surat warning. Warning letter kepada semua OEC yang kalau bulan tu tak mematuhi piagam. Tapi selalunya dia akan minta kita justify balik kenapa permohonan tu tak melebihi, tak mematuhi piagam. Macam Kak Emma akan hantar reporting kalau ada MPT kena, kita akan maklumkan kenapa projek tu melebihi piagam yang terkini. Kak Emma jawab ada satu tu sebab ada aduan awam. Dia ada isu permohonan tu memang boleh diluluskan, tapi aduan awam ada buat bantahan dan melibatkan Tuan YDP memanjangkan proses tu. Okay? Dan kita kena buat dialog balik dengan pemohon dan sebagainya lah. Jadi nak kata penalty tu tak ada, tapi warning letter tu memang ada. Memang ada, dan caranya kalau betul, kalau memang ada setengah tu memang lebih tempoh lah, especially dari COVID ni kan, daripada zaman-zaman COVID ni memang agak banyak jugalah permohonan yang lebih masa sebab diorang tak buka office, diorang tak boleh nak datang balik hantar report dan sebagainya. Tapi yang tu JKT dah keluarkan satu garis panduan untuk memanjangkan siap-siap. Tapi sebelum-sebelum ni pun ada yang lewat, tapi tak adalah secara purposely lewat tu, tak ada.
semuanya ada justifikasi. Dan pemantauan ni memang dibuat oleh JKT sendiri dan kita memang ketul-ketul lah. Orang kata nak tunggu tiap bulan report daripada JKT tu lah. Okey, apa lagi tu? Mirza Zulwani. Ada Apa ni? soalan daripada Nuha. Nuha. Dia kata berdasarkan pengalaman Puan, adakah pemansuhan pra-rundingan menyebabkan proses di OSC lebih lambat kerana memerlukan proses kembali semula ke pemohon atau PSP disebabkan oleh dokumen tak lengkap dan sebagainya? Personally view saya, proses pra-rundingan tu dia tak melambatkan, cumanya sekiranya ada pra-rundingan tu proses penerimaan di OSC lebih lancar. Itu saya punya point lah. Saya tak kata lebih lambat sebab saya tak nampak pun macam nak cakap sebab mungkin sebab sebelum ni memang ada kan, jadi saya yang kita baru ni di typing dah tak ada dah. So cuma saya nampak memang bila dah tak ada tu dia akan jadi lambat lah, macam saya cakap tu lah. Bukanlah lambat, macam ada dokumen-dokumen yang tak settle lagi ketika penerimaan permohonan. Saya selalu kata you kena pergi dulu jabatan tu, bincang dengan jabatan tu, dapatkan dulu ulasan dari jabatan tu kan. Jadi maksud saya macam tu lah, kalau ada lebih baik. Dan saya tak kata melambatkan, cuma cara lambat tu pun subjektif juga kan. Mungkin agensi tu sendiri yang melambatkan keluarkan ulasan dan sebagainya. Cuma personally saya rasa kalau ada buat rundingan lebih baik bagi melancarkan proses dan dia lebih macam nak cakap smooth lah, dia smooth lah. Maknanya dokumen yang penting dah diselesaikan awal. Itulah pendapat saya. Tapi saya kena akulah kalau dia dah kata dah mansuh, saya pun tak apalah mansuh. Soalan seterusnya daripada Sister Mirza, dia kata certain KM perlu memberikan sumbangan atau contribution kepada agensi-agensi teknikal seperti JKR atau JPS. Boleh Kak Irma explain sikit jenis pembangunan apa yang memerlukan developer untuk mengeluarkan sumbangan tersebut dan ada berapa jenis sumbangan in total? Saya tak pasti keseluruhan, tapi berdasarkan senarai semak saya pada kertas kerja, dia ada sumbangan wang saliran. Yang tu memang kita perancang akan kenakan dalam KM dan sumbangan tersebut diserahkan kepada JPS lah di bawah sumbangan wang saliran. Kegunaan dia saya tak pasti, mungkin untuk menambah baik sistem peparikan kemungkinan macam tu berdasarkan permohonan yang diterima tu. Tapi keseluruhan ada juga sumbangan tempat letak kereta, tapi tempat kereta tu dikenakan kepada pemohon sebab dia tak mencukupi menyediakan parking yang mencukupi. Maknanya mungkin PBT kena dapatkan parking-parking lain untuk menampung pembangunan dia, jadi dia perlu bayar sumbangan tempat letak kereta. Ada lagi tapi saya tak pastilah semua tu, tapi yang saya tahu sumbangan saliran untuk JPS dan parking untuk ni dan juga parit tak silap saya, sumbangan apa saya tak pasti, tapi so far yang itulah. Dan ada lagi tak silap saya, cuma mungkin bukan di peringkat kemerancang atau mungkin di peringkat-peringkat plan yang lain lah, plan yang semasa pembinaan ataupun plan yang saya tak proses lah. Okay, terima kasih. Tanya pada pendapat Puan Irma, adakah sistem OSC 3.0 Plus yang baru ni adalah langkah pembaharuan kerajaan yang berkesan? Ya, saya punya pendapat dia. Saya rasa 3 Plus ni bagus compare dengan saya pakai daripada dulu 2007 tu, portal OSC. Tapi masih perlu banyak penambahbaikan yang perlu dibuat dan pendedahan yang lebih banyak juga perlu diberi kepada perunding dan PSP lah. Sebagai contoh, salah satunya pembayaran online yang saya kata tadi yang boleh dibuat secara online. Sekarang dia tak bagi pemohon ada ID dalam sistem 3 Plus tu. Yang ada ID adalah PSP, which is perancang konsultan sahaja yang ada ID dalam sistem tu sebab dia nak submit plan kan. Tapi bila lemah sampai ke bayaran,
dia kena, selalunya dia akan bagi secara cek, selalunya pemaju akan bagi secara cek, bayaran cek. Jadi susah dia orang nak keluar, nak buat bayaran secara online sebab dia orang tak nak macam burden tu kepada dia orang lah. Jadi yang ni kita dah utarakan pada JKT dan penambah-penambahkan lain yang kita minta JKT perbaharui ataupun buatlah supaya lebih memudahkan kepada pemohon. Jadi personally memang saya rasa inisiatif ni amat baik dan mengajar kita untuk menjadi lebih telus dan at the same time dia memang masa amat cepat lah, amat cepat. Cumanya bila bila kita ada isu-isu daripada JKT tu memang kita akan terus kepada JKT lah, kita akan terus suarakan tak boleh ke buat macam ni kan. Jadi JKT memang amat open minded untuk terima semua teguran-teguran kita dan dari semasa ke semasa memang ada sedikit penambahbaikan yang buat dan we are very happy about it lah. Okay. Terima kasih Pak Irma. Jadi kita orang ni student-student ni macam will be graduating in future and akan keluar ke bidang pekerjaan bermasa depan. Jadi pada pendapat Pak Irma lah, ada apa yang Pak Irma lihat peranan OSC pada masa depan dan berharap untuk kami graduan ni, adakah patutkah involve in OSC dan mohon kerajaan sebagai macam Kak Irma juga macam tu. Okay. So Kak Irma asal-asal dia tu bukan tak ada minta konsultan, ada minta tapi rezeki tak dapat kan. Rezeki lebih kepada government dan saya punya studio pun 10 orang yang betul-betul involved in planning hanya 2 orang je. Saya dengan Mas Tura Zubi yang betul-betul inline dalam planning lah, which is government, dalam government. Saya sendiri rasa untuk kat mana pun sebenarnya planning punya world ni memang sangat kecil. Kat mana pun kita boleh jumpa dalam sama ada swasta ataupun ataupun kerajaan. Dan even kerajaan pun dia pun ada di peringkat negeri juga yang membuat dasar-dasar, kajian-kajian pun melibatkan konsultan dan juga melibatkan HQ. Jadi advice Kak Irma, kalau kakak makcik, jangan makcik lah kakak Kakak Irma, kalau untuk OAC sendiri dulu memang kita akan nampak benda tu macam postman lah, terima hantar, role kita amat kecil. Tapi as it evolves, saya rasa role saya sebagai pegawai perancang bandar di OAC lebih besar dan suara saya didengari especially dalam mesyuarat, dan di mana OAC 3+ ni dah bagi kuasa kepada ketua bahagian OAC, ketua OAC untuk menyatakan, memberi pendapat dari segi perancangan kepada Tuan YDP pengurusi untuk menerima atau memberi kelulusan ataupun menolak permohonan itu. Jadi our voice is heard lah dalam mesyuarat. Di masa depan nanti mungkin saya tak pasti apa yang akan evolusi, apa yang akan diteruskan, tapi saya galakkanlah sebab pada saya personally sendiri saya suka dekat OIC ni sebab dia challenging. Dia datang projek benda-benda yang pelik-pelik tu yang saya rasa macam pening kepala untuk fikir, tapi seronok bila kita boleh orang kata apa? Boleh bila kita tahu akta ni sikit, oh dia ada penyelesaian. Cuma kita kena lebih open lah, lebih open minded. Jadi mohonlah jadi pegawai kerajaan, pegawai perancang kerajaan, tak ada orang kata apa, satu rezeki lah, satu lagi is satu career yang pada Kak Irma very exciting punya career jugalah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Madam Zanora. Sorry, boleh bertanya lagi ke? Ada masa lagi ke? Boleh. Sorry Sister Irma and organizer, saya masuk lambat sikit dan sorry lah kalau soalan saya mungkin dah ditanya sebelum ni ke, if I miss the time tadi kan. Cuma Sister Irma, so you know dekat typing OAC typing? Betul. Okay. Saya pun tak banyak pengalaman secara peribadi dari segi buat KM. Dulu lama masa saya kerja pernah buat, tapi lepas tu bila masuk teaching dan juga get back in the business of urban planning tu lebih pada development plan. Tapi saya tahu bila kita buat development plan kan local plan, elemen apa tu land use class order kan.
Patutnya dia membantu, maksud saya developer lah, orang yang nak submit tu to refer to local plan dulu. Apakah maksud saya zoning lah, dan juga dia punya the land use class order, dan juga kalau macam RTK dia ada macam guidelines macam yang lebih terperinci lah untuk satu kawasan. Okay, let's say bila 1 km masuk, now sekarang you dekat Taiping kan, Taiping tu very well known with dia punya heritage kan. Betul, warisan. Jadi maksud saya bila 1 km tu masuk, bila PSP tu complete all the documentation whatever, dia masuk hantar semua form tu, ada tak macam kes-kes yang maybe mereka tak aware yang Taiping ni bandar warisan kan. So maksud saya dari segi macam I tak sure lah design dia ke ataupun dia punya maybe prinsip area dia terlebih ke macam mana ke, yang macam apa kata panggil tak inline dengan hasrat bandar Taiping yang nak tonjolkan dia punya elemen warisan tu. Ada kes-kes macam tu tak? Ataupun memang everybody dah ada PSP tu dah tahu, so bila dia masuk KM dia tu memang benda-benda tu dia dah highlightkan siap-siap ke, so memudahkan you all dekat OSC. Okay. So far experience saya kat Taiping 6 bulan ni memang ada. PSP tu aware, tapi dia terpaksa memenuhi kehendak daripada tuan bangunan, owner building tu. Satu kes dia hotel yang dibenarkan RKK kat situ 4 tingkat. Okay. So mula-mula dia masuk ke merancang 4 tingkat, ke merancang benarkanlah 4 tingkat seperti yang di-declare tu. Dia masuk pelan bangunan semak pula dia ada buat tambahan tingkat ke atas 5 tu, dan ada tambahan bilik hotel. Macam jadi 4+1 lah. Macam ada 4+1. Betul. Melebihi yang dirancangkan di dalam tu, okey. Betul, melebihi dibenarkan RKK. Jadi bangunan dia tak boleh proses permohonan tu, dia bagi surat penolakan lah. So dia kata dia suruh minta pemohon untuk submit as built, menyatakan apa bangunan, berapa tingkat, berapa bilik kepada kemerancang dan pelan bangunan. So isunya pula bila dia masuk kemerancang tak lulus lah sebab memang dah lebih daripada 4 tingkat yang dibenarkan tu. Okay. Jadi perancang akan keluarkan notis penguatkuasaan lah, sama ada meroboh kembali kepada asal ataupun roboh kembali ataupun dia kena bayarlah selagi bangunan tak roboh, dia akan kenakan denda penalty lah, daily ke monthly punya penalty macam tu tak silap saya. Tapi sampai sekarang pemohon tu macam tu juga tak ambil tindakan apa-apa, dan sekarang isu dia sekarang dia punya lesen tak boleh renew sebab building plan dia tak lulus. Lesen renew setahun sekali kan? Dia betul. Lesen perniagaan. Jadi lesen perniagaan kena setahun sekali. Cumanya sekarang dia stuck lah. Dia tak nak. Kira konsultan tu memang tahu 4 tingkat dah tahu RKK punya guideline, tapi tuan punya bangunan still nak masuk yang against daripada itu. Oh, okay. Maknanya diorang tahu, madam, memang diorang tahu guideline tu, dah tahu bandar dalam arti tu nak cakap, tapi owner tu memang agak dikir lah. So sekarang dia beroperasi tanpa lesen dan lesen adalah dia punya penguasaan, punya langkah penguasaan. Okay, faham. Bermaksud in terms of compliance of PSP tu ramai aware, tetapi dari segi bila implementation owner tu dia nak lebih profit lah tu kot. Betul, dia nak profit dia. Betul. Okay. Lagi satu, maybe berkait dengan yang jawapan juga macam, alamak, sekejap. Apa ni? Kejap tak apa, ada phone pula. sorry. Orang lain tanya dulu, Syakir tanya dulu. Okay. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi daripada para peserta? Para peserta kita ada juga daripada bidang lain macam arkitek, surveyor. So mungkin ada soalan-soalan daripada another view macam arkitek ataupun landscape. Assalamualaikum. Salam. Saya Muhammad Irham, 4th year student. Okay, saya pernah intern dekat Majlis Mandaran dan saya masuk jawatan perancang lah. Cuma kalau ikut pengalaman saya, sebelum mesyuarat jawatan kuasa, dia akan ada keluar list file-file kebenaran merancang yang akan dibawa ke mesyuarat lah.
Okay. Dan biasa dia keluar awal lah dekat memo tu semua. Lepas tu cuma saya nak tahu yang keluarkan senarai untuk bawa fail kebenaran merancang untuk dibawa ke mesyuarat jawatankuasa OAC tu, dia siapa yang keluarkan, jabatan mana yang keluarkan? Adakah YDP yang tentukan fail mana yang akan dibawa ke mesyuarat seterusnya ataupun OAC yang sediakan apa tu senarai tu? Okay. So kalau saya sendiri di MPT yang keluarkan saya lah sebab kita nak pantau dari segi masa. So kita akan patuh, maknanya 7 hari ulasan dan arahan bertulis 14 hari. More or less dalam 30 days tu kita dah schedulekan dalam mesyuarat next meeting. Tapi sebelum meeting tu kita akan berbincang dalam mesyuarat syur bersama agensi perancang kejahteraan bangunan. Paper ni dah ready belum untuk diangkat. Kita tak nak paper yang belum ready, yang half cook dan sebagainya lah kan, sebab kita tak boleh nak buat keputusan. Jadi yang mengeluarkan senarai tu di MPT saya sendiri, OAC sendiri yang akan keluarkan senarai tu sebab kita nak pantau dari segi masa. Tapi saya tak pasti PBT lain, mungkin perancang ke, saya tak pastilah. Di MPT memang OAC yang keluarkan. Cuma juga ada juga kes-kes yang permohonan yang fast track, maknanya permohonan yang telah mendapat kelulusan daripada kerajaan negeri untuk diberi laluan fast track lah. Mungkin projek-projek yang berimpak tinggi dari segi ekonomi yang kita perlu cepatkan. Selalunya yang tu memang memang dia orang kata langgar terus lah. Maknanya last lepas kita dapat permohonan tu, the next meeting tu kita akan terangkat terus dalam mesyuarat dan first intention tu untuk memaklumkan kepada agensi luaran yang this is a fast track punya permohonan dan permohonan perlu diberi extra attention lah pada permohonan ni, dan the next meeting tu kita akan terus bagi keputusan. Itu sajalah. Baik, terima kasih. Ilham dulu di mana? Di PBT mana? Boleh share ke? Oh, saya dulu di Majlis Pemandaran Kulai. Kulai. Cuma untuk yang OAC 3.0 tu saya rasa masa saya kerja praktikal kat sana tak pakai lagi, baru pakai masih portal OAC tu. Tak yang lama tu. Okey, masih yang lama portal OAC lah. Okey. So, Madam dah kembali ke? Boleh sambung balik? Boleh Madam. Silakan Madam. Tadi berkait dengan yang Ilham tu juga tu, sebelum saya go back yang saya punya soalan tu, OSC 3 ni dia bukan menyeluruh lagi Sabtu Semenanjung, bergantung kepada pemakaian negeri PBT tu. 3+ kalau ikutkan tak salah saya dah satu Malaysia. Cuma yang fasa pertama tu dah pakai, dia ada selected PBT yang dari fasa pertama yang dah pakai sampai sampai proses 6. Macam MPT dia fasa kedua, dia sekarang dah mewajibkan pakai sampai fasa 3. Macam tu. So dia ada macam from time to time lah department punya pemahaman dan kompleksiti permohonan tu, macam daerah banyaknya masih dia galakkan pakai 3+ tapi tak ada sampai habis lah. Itulah nak tanya, kalau macam you all macam PBT yang besar-besar yang bertaraf Perintah Perbandaran, that kind of facility macam dipercepatkan macam itulah kan. Tapi kalau macam betul. Di peringkat daerah yang majlis daerah yang KM pun tak banyak masuk lah orang kata kan. Betul. Betul. So maksud saya dia punya pemakaian tu probably bergantung kepada local context juga ya. Betul Madam. Okay. Belum diwajibkan maksud saya menyeluruh lah. Tapi saya rasa macam majlis perbandaran and hierarki lebih tinggi tu dah cepat lah tangkapkan. Okay. So tadi saya nak tanya yang macam katalah macam kes you kata tadi hotel tu is like go against dia punya patutnya kebenaran merancang dia tu kan. Let's say bila ada permohonan masuk, KM masuk, tapi along the way tu dia macam kalau kita panggil apa ni, projek sakit projek bermasalah lah, maksudnya bermasalah. Whether you all masih proceed with the normal procedure ataupun nanti somehow dah bukan nak kata bagi macam blacklist lah, tapi macam certain macam dah kita kata this kind of ataupun this person punya PSP banyak projek bermasalah ke macam mana ke? Pernah face that kind of issue? Kita tak pernah isu tu. Macam kes yang hotel tadi tu kita still terima sebab arahan daripada bangunan untuk masuk
balik as built punya bangunan kan, jadi dia kena masuk balik plan seperti yang sedia ada, kita still terima juga. Cumanya kita PSP tu kita tak adalah blacklisted kan, sebab macam saya kata tadi, PSP tu pun terpaksa sebab owner tuan bangunan tu kena buat macam tu, so dia cuba sedaya upaya untuk memenuhi klien dia punya ni jugalah. Tapi tak silap saya ada PBT yang tak blacklist, bukanlah blacklist, dia keluarkan laporan kepada lembaga bagi PSP yang dah berulang kali tak patuhi kehendak, memang kita hantar report kepada lembaga lah, especially dari Bagaimana tu? CCTV Lembaga lah. Perancang Bandar ke? Dari perancang bandar, maknanya Perancang memang bandar. perancang PBT, tapi saya tak ingatlah PBT mana, tapi waktu sebab mesyuarat ketua-ketua OIC dan PBT dengan ketua pengarah JKT tu memang ada PBT kata dia ada keluarkan report kepada lembaga ada setengah-setengah perunding yang tak patuh dan berulang kali tak patuh. Itu memang dia ada keluar report, keluarkan aduan lah kepada lembaga dan disalinkan kepada JKT. So JKT aware lah ada konsultan-konsultan yang dah membuat kesilapan yang berulang dan masih tegar untuk membuat kesilapan yang bersama. Sebab kan perkara macam ni somehow dia macam jeopardize lah the good name of katalah PSP yang betul-betul competent, qualified dan follow the regulation kan. Itu saya tanya sebab maybe sini je satu last question Irma. Related with PSP ni kan. Sebab akta kita 172 dia membenarkan PSP tu tapi agak vague tau dia punya statement. So it's like kita tahulah kawan kita from architecture background pun boleh masuk kan. Ataupun dia panggil sesiapa yang qualified person. Macam itulah ayat kita dalam terma dalam clause saya tengoklah dia punya section berapa kan. So macam PSP tu kita tahu not only TPR kan. Tetapi yang qualified in terms of katakanlah ada professional bodies lah. So di situ di peringkat maksud saya OSC dia tidak ada apa-apa isu lah kan? Tak ada, so far tak ada. So far kita masih memakai juga orang-orang yang berkelayakan tu. Tapi tapi dia masih very on setiap PBT lah. Macam PBT kami ada yang dalam tu tak dibenarkan tapi PBT membenarkan. Dia kembali balik kepada PBT tu sendirilah. Yang kadang-kadang tengok orang kata apa skill tu. Sebab macam ada setengah tu memang kata tak boleh tapi perancang kata boleh. So OIC kita akan tanya jabatan peraku, OIC akan terima jabatan peraku. Kalau perancang kata boleh submit, orang ni boleh submit. So kita terimalah. Di peringkat OIC jabatan perancang membenarkan masuk KM tu diproses, OIC proses saja. Ya betul. Pintu pertama dia kena lepas bahagian perancang dulu. Sebab kita dah kata dah OIC dia tak boleh say no. So kita memang akan refer balik pada ni lah sebab kita tak nak terima permohonan yang nanti perancang pun tak nak proses. Jadi kita tanya perancang. Okay, sebab kalau kita dekat luar lah kan benda tu it has been long debated in terms of sama ada atau macam tu nak ubah supaya lebih spesifik ke kan. Sebab itu kalau kita kata kita punya pihak lembaga lah, MIP ke lembaga lah yang kena move forward if we were to nak mengubah that kind of things lah. Okay, tak apa. Thank you Sis Irma. Sorry saya nak je. Semalam kami ada actually lecture input lah untuk studio. So semalam from Plan Malaysia lebih kepada development plan. Cuma kami untuk studio tahun 3, structure plan dan juga RKK. So hari ni yang Sisi Irma share dengan kita ni OSC reply ni memang very useful lah. So kami boleh top up lah kami punya slide-slide tambahan untuk subjek planning law ni saya rasa. Lebih pada planning law. Planning law betul lah. Tapi itulah macam this kind of thing is like your first hand experience kan. Kami orang pun tak rasa benda ni hari-hari lah. So very useful. Thank you Sisi Irma. Okay, thank you madam. Okay. So, ada soalan lagi? Sisma, saya nak dapatkan clarification mengenai siapa yang boleh submit KM tu. Maksudnya bukan hanya perancang bandar sahaja, maksudnya arkitek, engineer and surveyor also boleh submit kebenaran merancang kepada PBT.
Betul. Memang ada permohonan yang boleh disubmit oleh bukan town planner, bukan background perancang, bagi permohonan perancang. Contoh, bagi mendirikan bangunan sesebuah, kita terima dari segi arkitek pun kita terima juga. Tapi macam Madam cakap lah, it's a Sebab long saya pun macam involve under MIP, diorang macam membahaskan satu isu ni jugalah mengenai siapa yang selayaknya patut submit kebenaran rancang kepada PBT. Okay. Betul. Sampai sekarang masih JKT still from time to time buat survey lagi sampai tak tahulah dia punya apa ni, dia punya kesudahan dia tak tahu, tapi from time to time memang JKT minta survey untuk kita reporting kat diorang. Permohonan KM jenis ni siapa submit, jenis bangunan industri siapa submit, so kita still bagi feedback, tapi sampai sekarang belum ada lagi kata putus lah. Okay. Tapi pada tapak Puan Irma, adakah berlainan bidang tu mempengaruhi cara diorang submit tu atau macam mana? Ya, betul. Dia line fill yang submit line punya ni memang akan effect. Especially quality macam merancang, quality LCP tu sendiri yang paling ketara adalah penyediaan plan dan juga penyediaan LCP lah. Kalau planner yang sediakan LCP memang full lah, memang kita tengok memang lengkap lah. Kalau arkitek yang submit plan kemerancang tu agak lain lah dia punya ni kan. Tapi macam saya kata tadi lah, dia memang akan memberi efek dari segi kualiti permohonan tu lah, kualiti dokumen yang diserahkan. Okay, ada lagi? Ada any question lagi daripada para peserta? Kita dah hampir pada waktu tengah hari. Kalau kira method fourth year tak? Fourth year yang baru balik intern. Ada madam. Ya. Saya rasa ni untuk input planning law, untuk kita punya apa ni, KM apa, kebenaran merancang, apa dia punya English tu saya lupa dah. Planning application. Planning application go through OSC ni memang you boleh tanya ni Sister Irma, first hand information ni fourth year ya. Senang nak dapat ni. Mungkin first year pun boleh faham juga kan madam mengenai ini sebab diorang akan sediakan LCP, right? LCP, ya LCP maksudnya dia content, tapi bila yang sebab fourth year dia pun dah balik internship kan. Internship dan now dia SME kot, planning law kan. Lepas tu saya rasa and they have gone through the process 6 studio. So kat situ maksud saya dia punya yelah bila you all nanti bekerja akan hadapi macam apa yang Sister Irma share ni kan. So kena get ready lah, tapi kita dah ada Sister Irma ni tu yang kena korek banyak-banyak tu kan. The tips and the do's and the don'ts tu kan. Korek banyak-banyak daripada dia. Kan. Kalau tak ada tak apa, saya ada kalau tak ada tak apa, tadi saya ada tinggalkan phone number dan email saya, bolehlah slide tadi boleh share Cik Iman? Slide tadi ke Syakir buat collection Syakir? If I can suggest, kan kita buat ni apa, URP Alumni Talk, you share buat compilation. Kan? Jadi kenangan lah, nanti dah jadi buah tangan daripada kita punya alumni pada not only student but to the department lah. Kita lecturer pun boleh update kita punya knowledge. Kan? Boleh Syakir? Boleh. Mungkin boleh minta juga daripada Puan Irma untuk dapatkan manual OSC 3.0 plus tu madam. Mungkin we can review the process for the LCP punya penyediaan. Boleh, nanti saya share dengan Dr. Syakir lah. Okay. Kalau if there any tak ada question dah daripada para peserta, saya serahkan kepada our MC, Brother Ben. Silakan. Thank you to our speaker and to our moderator, Bro Aiman Fahmi. So if there are no further questions, let us wrap this session for today. A reminder to all participants, please fill in the Google form for us to record your attendance. You can get the link for the Google form in the chat box. With that,
With that, unfortunately, that is all the time that we have for these sessions. Again, I would like to thank Puan Irma Sarina binti Muhammad Saleh for accepting our invitation, and I hope that this session benefits to all of us. Amin. Before we end, we will have an online meet photography session with Puan Irma Sarina. To all committees and participants, please turn on your camera. Irma sama dengan Mastura kan? Mike. Mastura sama dengan Mastura di HQ sekarang. Yelah, Dia buat betul. Sebab CFS dulu. CFS. To all committees and participants, please turn on your camera. So, with the count of 3, I will take a picture for this photography session. 1, 2, and 3. Please. Okay, thank you for your cooperation. Izul, sorry ya. Izul, kat mana tu Kangang? Ke dalam bas? Oh, dalam IRL. Betul. Nak balik mana? Balik ni. Kangang. Tak, baru sampai KL, madam. Oh, tak apa, nanti Syakir jemput you. Sampai KL. Datang KL sekejap, lepas tu nak ke Melaka, madam. Ada kerja? Ada program sikit. Yelah, sekarang banyak dah orang dah travel lah. Okey lah. Have a safe journey and have a safe, successful meeting lah. Izul. Dah ambil gambar ya? Madam. Dah, madam. Okey lah. Selamat berhujung minggu. Okay. So, we end the photography session. On behalf of the organizing committees, I would like to apologize if we have made any mistakes throughout this event. Thank you also to our main organizer, Planmate Society, for having this wonderful program that very beneficial to us as a student in these courses. Also, thank you to our collaboration with Archimate and Planium. With that, I would like to end my duty as the MC of the ceremony for today's event with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you to everyone for your participation. Have a nice day and you may leave this session.